Nikki Whitehead telah dilahirkan di dalam penjara. Ibunya yang bernama Linda telah dipenjarakan atas kesalahan memiliki dadah dan dia telah dipelihara oleh neneknya yang bernama Frazier. Ketika berumur 17 tahun, Nikki telah melahirkan sepasang kembar seiras yang bernama Jasmia Kenesha Whitehead dan Tasmia Kenesha Whitehead. Nikki merupakan seorang yang penyayang terhadap anak-anaknya. Disebabkan dia tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal, dia telah meninggalkan anak kembarnya kepada Frazier sehingga berumur 12 tahun untuk dijaga. Frazier menyatakan bahawa cicit-cicitnya itu seorang yang baik dan cerdik. Mereka mendapat A di dalam semua mata pelajaran. Selain itu, mereka juga menyertai aktiviti seni dan mengambil bahagian di dalam aktiviti pengakap. Keadaan telah menjadi buruk ketika mereka tinggal bersama Nikki. Pada tahun 2007, ketika Jasmia dan Tasmia atau lebih dikenali sebagai Jas dan Tess sudah menjangkau umur 13 tahun, mereka telah tinggal bersama Nikki di Georgia. Pelbagai masalah telah timbul ketika kembar itu memasuki sekolah menengah. Mereka berdua telah keluar untuk berparti sehingga lewat malam bersama kekasih mereka. Tetapi Nikki mempunyai peraturan yang ketat dan membuatkan mereka berdendam. Mereka merasakan Nikki hipokrit kerana dia juga suka berparti. Kembar itu sentiasa mencabar peraturan yang dibuat oleh Nikki yang mengakibatkan mereka kerap dihukum. Antara cara yang dilakukan oleh Nikki bagi menghukum mereka ialah dengan merampas telefon bimbit. Ini telah membuatkan mereka lebih berdendam dengan Nikki. Polis telah datang meleraikan pertikaian mereka sebanyak beberapa kali. Pada satu malam, Nikki telah menelefon polis dengan mendakwa bahawa Jas telah menyelinap keluar untuk berjumpa kekasihnya pada waktu tengah malam. Malam yang seterusnya, Nikki telah menelefon polis sekali lagi. The girls seem very innocent, very sweet. But the look in Nikki's face, she was fearful of those children. She knew that they worked together. Kembar itu telah memberitahu polis bahawa mereka tidak mahu tinggal bersama ibu mereka dan berkeras untuk tinggal bersama Frazier. Keadaan telah menjadi semakin tenang setelah pihak polis membuat perbincangan dengan mereka. Tetapi polis merasakan bahawa perkara ini belum berakhir. Setelah beberapa minit dia meninggalkan rumah, dia mendengar seseorang menjerit dari rumah itu. Pihak polis bergegas untuk memeriksa dan mendapati Nikki berlari keluar dari rumah sambil menjerit. Nikki memberitahu polis bahawa kembar itu telah menyerangnya sejurus pihak polis beredar. Tetapi Jas dan Tess mempunyai cerita yang berbeza di mana mereka mempertahankan diri mereka dari dipukul oleh Nikki. Tetapi melalui luka yang dialami oleh Nikki, pihak polis mengesyaki bahawa kembar itu sedang menipu. She had scratches on her neck, scratches on her chest, and she was hysterical. The girls, on the other hand, had no marks on them, no indication that really they had been in any kind of an altercation. Talking with them, I didn't believe a thing that the girls had said. Kes ini telah dibawa ke mahkamah di mana mahkamah telah memutuskan bahawa kembar itu tidak dapat dikawal. Ini membawa maksud bahawa Nikki tidak dapat mengawal mereka. Oleh itu, hak penjagaan diberikan semula kepada Frazier. Mereka gembira tinggal bersama Frazier kerana tidak dikawal ketat olehnya. Disebabkan masalah kembar itu yang susah untuk dikawal, Frazier telah mengunci biliknya untuk mengelakkan mereka mencuri barang-barangnya. Dalam tempoh di bawah jagaan Frazier, mereka telah banyak kali membuat masalah dan menyebabkan hak penjagaan diberikan semula kepada Nikki. Kembar itu telah memberontak, tetapi hakim telah memberikan mereka 2 minggu sebagai tempoh percubaan untuk tinggal bersama ibu mereka. Pada 19 Januari, keputusan akan dibuat oleh mahkamah berdasarkan penelitian tempoh yang diberikan kepada mereka untuk tinggal bersama. Dikatakan bahawa ketika sesi kaunseling, Jas ada menyatakan, "Jika aku tinggal dengan dia, aku akan bunuh dia." Pada tanggal 14 Januari 2010, pihak polis yang sedang membuat rondaan telah didatangani oleh 2 orang remaja yang berumur 16 tahun. Remaja berkenaan telah memberitahu pihak polis bahawa mereka menjumpai mayat ibu mereka di dalam tap mandi di rumah mereka. Ketika pihak polis telah sampai ke rumah mereka, mereka melihat Jamaica Yvonne Whitehead atau lebih dikenali sebagai Nikki Whitehead telah mati ditikam. Sebanyak 80 tikaman telah dijumpai di beberapa bahagian badan seperti paru-paru, urat leher dan belakang tengkuk di mana hampir merosakkan saraf tunjang. Ketika Jas dan Tess berada di balai polis, kembar itu telah menangis dengan teresak-esak kerana kematian ibu mereka. Tetapi, pada ketika itu,
polis agak terkejut dengan kenyataan yang diberikan salah seorang kembar dan mula mengesyaki Jess dan Tess. Selain itu, polis juga perasan bahawa tiada air mata yang keluar dari mata mereka ketika mereka menangis. Tambahan lagi, polis merasa pelik dengan tindakan kembar itu di mana mereka telah memakai sarung tangan dan tidak membuangnya ketika berada di dalam balai polis. Ketika polis meminta untuk melihat tangan mereka, kedua-dua tangan mereka mempunyai kesan gigitan dan cala. Mereka tidak mengaku bahawa luka yang terdapat di tangan mereka merupakan kesan dari pergaduhan yang berlaku. Kemudian, mereka telah dipisahkan dan kejadian yang terjadi pada hari itu telah mula terbongkar. Penyiasat telah menjumpai beberapa kesan bukti seperti baju yang mempunyai kesan darah di dalam mesin basuh, kesan peluntur di atas permaidani seolah-olah seseorang telah cuba membersihkan darah dan rambut salah seorang dari kembar ditemui pada gigi Nikki. Kesan gigitan di lengan Tessnya telah sepadan dengan rekod pergigian Nikki. Tetapi pihak berkuasa memerlukan selama 4 bulan untuk mengumpul segala bukti. Pihak berkuasa telah mengambil maklum mengenai pertukaran hak penjagaan yang sering berlaku dan telah meneliti maklumat dari kaunselor yang telah ditugaskan untuk kes ini. Kaunselor ada menyatakan bahawa keluarga ini huru-hara di mana semua ahli keluarga termasuk ibu, moyang dan kedua-dua kembar itu berjuang dalam menghadapi tekanan keluarga. Dalam tempoh berkenaan, Jess dan Tess telah ditempatkan berasingan di bahagian perkhidmatan keluarga dan kanak-kanak atau lebih dikenali sebagai Division of Family and Children Services. Ketika berada di sana, mereka telah kembali kepada kehidupan asal di mana menghadiri sekolah dan keluar bersama rakan-rakan seperti biasa. Pada 21 Mei 2010, mereka telah ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan serangan dan pembunuhan. Setelah kes pembicaraan telah berlanjutan selama 4 tahun, akhirnya mereka telah membuat pengakuan. Mereka telah mengaku membunuh Nikki Whitehead pada tanggal 14 Januari 2010. Dalam sesi soal bersama pihak polis, Jess ada menyatakan bahawa pada pagi hari kejadian ibunya dibunuh, mereka telah bergaduh dengan ibunya kerana lambat untuk ke sekolah. Mereka telah mendakwa bahawa ibunya telah mengancam untuk memukul mereka dengan menggunakan periuk dan telah menyebabkan pergaduhan menjadi besar. Jess bergelut dengan Nikki dan telah mencapai pisau stik. Jasmia memukul Nikki dengan periuk terlebih dahulu, kemudian mereka mencekiknya dengan menggunakan tali ribin. Ketika pergelutan itu berlaku, Nikki telah menumbuk dan mencalarkan kembar itu sehingga Tess telah menikamnya dengan pisau beberapa kali. Setelah itu, mereka telah mengheret mangsa yang ketika itu dalam keadaan parah ke tap mandi. Pada ketika itu, Nikki telah berkata kepada mereka, "Aku benci kamu. Aku benci kamu. Kamu akan ke penjara." Terkejut dengan apa yang telah dilakukan, Jess dan Tess telah menangis dan mereka telah mencuba untuk membersihkan tempat kejadian, menukar pakaian dan telah pergi ke sekolah seperti biasa. It wasn't like it was a fight on the street. It was more of a fight till somebody died. Jess dan Tess telah dijatuhkan hukuman penjara selama 30 tahun pada tahun 2014. Mereka dijangka akan dibebaskan pada tahun 2040. Walaupun begitu, mereka dapat memohon parol pada tahun 2017.